Dalam minggu ni macam-macam jadi Mat dalam bola sepak. So jom kita kupas satu-satu. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So kali ni kita nak sembang lah apa yang dah jadi dalam minggu ni. Yang pertama sekali, Mesut Ozil sudah pun bersara. Selamat bersara Mesut Ozil. Mesut Ozil adalah one of the best player yang pernah aku tengok dalam dunia bola sepak. Sebab pertama aku suka dia adalah disebabkan vision dia. And you sense they haven't finished yet. Here's Bellerin. Ozil lets it run. And a lovely return to Mesut Ozil. Aubameyang. Gorgeous. Glory. Vision dia memang lain macam. Dia nampak apa yang hampa tak nampak. Yang teammate-teammate dia sendiri pun ramai yang tak nampak. Dia boleh nampak tempat tu. Dan kalau lah ni hampa tengok vision Kevin De Bruyne dah lain macam kan, hampa cuba tengok vision Mesut Ozil, memang cukup padu. Lepas tu yang aku suka kedua dia adalah dia tak selfish. Tak kira lah dia ada chance antara mana pun, kalau ada kawan dia yang ada space lagi besar daripada dia akan passing. Sebab dia ni adalah playmaker, dia bukan goal scorer. Tapi bila sebut macam ni, bukanlah bermakna dia tak boleh score. Dia boleh score, tapi dia ni lagi mementingkan result daripada dia punya personal achievement. Dan yang ketiga adalah ketenangan dia dekat atas padang. Mesut Ozil adalah sejenis player yang aku boleh kata dia ada dekat tempat yang betul dan dekat masa yang betul. Walaupun kalau hang track betul-betul permainan Ozil dalam masa 90 minit, hang boleh kata dia ni malas lah. Dia ni tak banyak lari, tak banyak track back, dia banyak duduk atas aja. Tapi saat-saat hang memerlukan dia, tiba-tiba dia ada dekat situ. Itulah Mesut Ozil. Dia bukan macam bekas awet hang lah. Couple lama-lama tiba-tiba time hang perlukan dia, hang nak kahwin dengan dia tinggalkan hang. Itulah padang muka siapa suruh jaga jodoh orang. Tengok dah masuk cerita lain dah. Dan kebanyakan midfield daripada Jerman memang kebanyakannya memang tenang-tenang. Hang tengoklah Toni Kroos, Mesut Ozil, Bastian Schweinsteiger, Eke Gundogan lah ni dekat Manchester City pun, walaupun kita dapat nampak work rate dia dekat Manchester City cukup bagus, tapi pergerakan off the ball dia sangat-sangat tenang. Yang itulah salah satu benda yang aku suka dekat Mesut Ozil. Dan CR pun sendiri mengakui yang Ozil adalah salah satu best player yang dia pernah main bersama. Dan bila dia main dekat Arsenal sekalipun, walaupun tak menang Liga, tapi berjaya juga menang FA Cup. Dan salah satu penampilan bagi aku sebagai fan Manchester United sakit hati dekat Ozil adalah ketika Arsenal berhadapan dengan pasukan Manchester United dekat Emirates lah. Waktu tu Ozil punya performance memang cukup padu lah. Dia kira memang bossing the game lah. Dan aku rasa last aku enjoy permainan dia adalah ketika dia ke Arsenal sebelum Arteta main. Sebab bila Arteta main, Arteta dah jarang pakai dia, walaupun dia renew kontrak dia. Lepas tu berpindah randah ke kelab lain sebelum ada masalah kesihatan. Dan itulah Mesut Ozil, aku boleh kata one of the best playmaker dekat dunia lah. Dan momen terbaik dalam karier dia aku rasa adalah memenangi Piala Dunia pada tahun 2014 lah. Waktu tu dia kalahkan pasukan Argentina 1-0 dekat final. So itulah, selamat bersara Mesut Ozil. Kalau apa nak tengok full story pasal Mesut Ozil, apa boleh tekan link dekat description kat bawah. Aku dah pernah cerita dah pasal sembang player tentang Mesut Ozil. Yang kedua, kita nak tengok Julian Nagelsmann kenapa tiba-tiba dipecat ni. Bayern baru concede 2 gol dekat UCL tau. Dekat Bundesliga pun masih lagi fight untuk title. Tiba-tiba dia pecat Nagelsmann. Apa cerita ni Mat? Sebenarnya walaupun kita nampak Bayern ni macam elok aja kan, kalahkan pasukan Barca, kalahkan pasukan Inter, kalahkan pasukan PSG, dan nanti akan lawan dengan pasukan City dekat quarter final pula. Dekat Bundesliga pun masih lagi fight dekat title. Walaupun kita nampak semua tu indah kan, tapi sebenarnya Bayern lah ni sedang ada masalah internal yang cukup teruk lah ni. Pemain-pemain banyak tak percaya dekat Nagelsmann dah, disebabkan Nagelsmann ni masih lagi kurang daripada segi cara nak management player. Lagi-lagi dia jaga player yang berkelas bintang dekat pasukan Bayern memang susah lah Mat. Dan dekat Bayern pun dia tak dapat nak puaskan hati semua orang. Benda ni normal lah Mat. Hang pun tak boleh nak puaskan hati semua orang, betul tak? Aku pun tak boleh nak puas hatikan semua orang, betul? Tapi Nagelsmann dekat Bayern, ramai player tak puas hati dekat dia disebabkan game time yang mereka tak dapat. Maksudnya dia tak dapat balance kan game time antara pemain-pemain dia. Dan banyak juga player dah hilang kepercayaan dekat dia dan tak mau ikut taktik dia. Walaupun dia buat dengan sangat baik dekat UCL, tapi dekat Bundesliga tak terlalu baik sangat. Tapi kalau Potter tengok berita ni, member terkejut tau. Minum-minum kopi tersedak tau. Member still fight dekat UCL, nombor 2 Bundesliga, boleh main UCL musim depan. Tiba-tiba kena pecat. Dan pasukan Bayern dia pun ambil keputusan dengan cepat lah. Tapi ya, ada satu benda bagi aku agak menjadikan lah untuk Julian Nagelsmann sendiri. Sebab berita ni leak sebelum dia tahu sendiri tau. Hampir lah hang pagi-pagi mangkit tidur kan, minum kopi, hang scroll phone kan, hang scroll IG, scroll TikTok, tiba-tiba tengok berita hang kena pecat. Tak sakit hati ke Mat? Itulah jadi dekat Julian Nagelsmann. Sebab berita ni didedahkan sendiri oleh Fabrizio Romano sebelum official.
Maksudnya keputusan ni telah pun dibuat sebelum 5 ke 6 jam official statement dikeluarkan. So pedih juga lama berita dedahkan dia ni kena pecat sebelum dia sendiri tahu. Situasi dah lebih kurang kalau hang nak tengok real life, hang tengah syok-syok dengan awet hang, tiba-tiba member send gambar awet hang keluar dengan lelaki lain. Lebih kurang macam tu lah, pedih dah mat. Sama kau? Kau tak sama? Lebih kurang lah kan? Tapi itulah saja buat perumpamaan je, hampa jangan couple, tak baik dosa, dah lah bulan puasa. Setan tu dah kena ikat dah, hampa jangan jadi setan pula. So kita masuk balik pasal Nagelsmann ni kan. Bila dah Nagelsmann dipecat, pasukan Bayern bagi aku depa ni agak cerdik lah. Sebab depa ni ambil seorang coach yang boleh buat instant impact, iaitu Thomas Tuchel. Kita dah nampak dah instant impact yang dibuat oleh Thomas Tuchel dekat pasukan Chelsea. Masuk setakat 6 bulan je dan berjaya menang UCL. Dan CJ dah sebelum ni pun bawa pasukan PSG masuk ke final UCL, angkat pasukan Dortmund. Dekat pasukan Bayern ni player-player dah star dah. Yang macam aku bagi tahu hari tu, pasukan Bayern adalah antara pasukan yang paling stabil dalam Eropah lah ni. Bagi aku memang kerja mudah lah untuk Tuchel untuk naikkan performa player-player Bayern. Lagi-lagi mereka nak lawan dengan pasukan Manchester City pula, yang kita boleh kata antara the best coach in the world lah ni lah, iaitu Pep Guardiola. Dan aku rasa kalau dia kekalkan Nagelsmann nak lawan dengan Manchester City Pep Guardiola, aku rasa agak susah sikit lah. Tapi bila hang letakkan Tuchel lawan dengan Pep, sebab Tuchel ni dah berapa kali dah beat Pep, so situasi boleh jadi 50-50 balik lah. Yang ketiga kita nak sembang pasal CR telah buat rekod baru lagi. Telah pecahkan rekod penampilan terbanyak dalam sejarah bola sepak antarabangsa dan skor 2 gol pula semalam, 1 penalti, 1 free kick. Performa yang cukup hebat lah daripada CR. There it is. A blistering strike. Dan cerita lain dia adalah Harry Kane yang berjaya memecahkan rekod Wayne Rooney sebagai penjaring terbanyak all time untuk pasukan England. Tapi sayang tak menang trofi langsung. Whitehorse yang baru skor beberapa biji gol pun dah ada Carabao Cup dah. Harry Kane bila lagi? Ni kalau cakap depan Kane aku rasa tak silap ada tombok aku nanti. So aku rasa Kane ni adalah seorang pemain berkelas, tapi sayang dia main dekat pasukan yang memang trophyless lah. Negara trophyless, kelab pun trophyless. Baju putih tu ingat main dekat Real Madrid, rupanya main dekat Spurs je. So sayang, aku harapkan sebagai peminat bola sepak, aku harapkan Kane buat keputusan yang betul lah untuk berpindah daripada pasukan Spurs. Dan kalau lah betul-betul dia nak menang trofi kan, aku saja dia ni pergi Bayern je lah. Sebab kalau pindah pergi Bayern, bongok-bongok pun menang Bundesliga. Sebab banyak rumor katakan yang Manchester United minat nak dapatkan Kane ni. Aku sebagai fan Manchester United memanglah minat gila dekat Kane ni. Tapi kalau Kane nak memenangi trofi yang banyak, bagi aku EPL bukan destinasi yang baik. Sebab dekat EPL ni kita tak dapat tahu tau, setiap musim ada kejutan. Dan dekat EPL ni banyak sangat tim kuat. Kalau nak kumpul trofi memang susah lah. Setakat lah ni pasukan yang betul-betul konsisten untuk dapatkan trofi setiap musim yang aku boleh nampak adalah pasukan Manchester City je. Manchester United musim ni memanglah menunjukkan prestasi yang baik. Setakat lah berada dekat kedudukan ketiga liga dan juga dah menang 1 cup dah walaupun Carabao Cup je, dan masih lagi compete dengan Europa League dan juga FA Cup. Tapi musim depan apa-apa boleh jadi. Sebab tengoklah Liverpool musim lepas compete untuk dapatkan 4 cup, dapat 2 cup. Musim ni compete dapatkan 4 CJ je. So bagi aku persaingan dekat EPL ni memang sangat-sangat ketat. Dan kalau Kane betul-betul nak dapatkan trofi, patutnya dia pindahlah keluar daripada England dekat kelab macam Bayern ke ataupun PSG, confirm dapat trofi. Tengok macam Pochettino dekat PSG dah dapat trofi dah. Tapi aku rasa Kane tak akan tinggalkan England lah, sebab dia masih lagi ligan rekod all time top scorer untuk EPL. So aku rasa kemungkinan besar dia akan stay dalam EPL, sama ada dia stay dekat Spurs ataupun berpindah dekat salah satu kelab dalam EPL. Yang aku rasa Manchester City tak kot, sebab dia dah ada Haaland, dia dah ada Alvarez. Sekalipun kalau Haaland pindah ke Real Madrid, aku rasa Alvarez akan diplotkan sebagai striker utama. Tim lain yang betul-betul perlukan striker lah ni, Manchester United memang perlukan striker lah. Liverpool tak kot, Liverpool dah banyak striker dah. Mereka perlukan midfield lah ni. Satu tim lagi yang betul-betul perlukan pure striker adalah Arsenal. Tapi itulah, Arsenal adalah rival besar Spurs tau. Tapi banyak juga player Spurs pindah dekat Arsenal. So tak mustahil untuk Kane pindah ke Arsenal. So hampa rasa destinasi Kane lepas ni adalah kat mana? Hampa komen kat bawah, okay? So sorry lah video kali ni agak ringkas sikit sebenarnya. Video ni sebenarnya special nak buat kepada Mesut Ozil yang baru je bersara daripada dunia bola sepak. Dan ada lagi seorang pemain bola sepak iaitu bekas pemerikik Barcelona, iaitu Bojan Kirkic ataupun kita boleh kata Bojan Krik-Krik, yang gagal disebabkan media pressure. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.